Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma inna na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim rasulil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil walah. Okey, alhamdulillah kita dah live. Dan cuma kita masih belum alhamdulillah dekat Instagram kita dah 3 orang. Dah cukup quorum kat Instagram. Cuma tak cukup quorum untuk dekat. Cuma masih tidak cukup quorum untuk dekat Facebook. So Facebook kita tunggu jap ada seorang dua masuk lagi baru kita akan online insya-Allah. Okey, kita cuba setting macam ni. Okey, alhamdulillah. Alright. Jadi kita tunggu Facebook sekejap ya. Facebook dah seorang dah live. Ahlan wa sahlan. Okey, alhamdulillah. Najwa dah live, Syafi dah live, Dr. Syafi. Masya-Allah. Dr. Syafi antara yang istiqamah daripada hari pertama. Masya-Allah. Najwa dan Haziq dan Anwar alhamdulillah. Kan. Baik. Okey, dah cukup quorum. 3 Facebook, 3 Instagram, kita akan on terus. Insya-Allah hari ini kita akan cuba membedah siasat dan mentadabbur berkaitan dengan surah Al-Maun. Dan surah Al-Maun ni kalau kita tengok dia antara surah yang macam kita kata surah yang kalau level sentap dia, kita boleh katakan antara level yang paling sentap di dalam Al-Quran, salah satunya adalah surah Al-Maun. Waalaikumsalam Kak Ina, terima kasih Quran online lagi di Facebook kan Kak Ina. Okey, jadi kalau kita tengok surah Al-Maun, kita mulakan dengan bacaannya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Okey, macam biasa kita ada improvement sikit, kita update sikit tentang tajwid. Apa kesalahan biasa yang orang buat bila dia baca surah Al-Maun? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang tu banyak orang sangkut dekat situ. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Dia kadang dia habis hilang surah ain dia. Ain dia. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Kan kalau tengok di dalam mushaf, kalau semua ada mushaf, minta buka mushaf masing-masing. Kan insya-Allah. Kan masing-masing buka mushaf. Kalau mushaf tu dekat handphone tak dapat diselamatkanlah sebab dia tak boleh. Kecuali buat double screen lah. Screen sebelah-sebelah insya-Allah rasa boleh tu kan. Kalau tengok fazalikal ladzi yad'ul yatim, dia adalah huruf ain, ain bersabdu. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tak ada hamzah. Kadang-kadang ada yad'ul yatim, sebab anak yatim ni kalau kita kata yatim, dia orang tu clear kan. Tapi yad'ul yatim ni ain ni yad'u tu dia dua ain. Kemudian wala yakhuddu. Nampak dia semua pada sabdu ni, kesalahan yang biasa bila orang baca surah Al-Maun. Bila sabdu ain tu dia tak bunyi ain, yad'ul yatim, dia huruf isti'ala, dia kena bunyi ain. Ataupun wala yakhuddu tu dia kena ada istitalah. Istitalah ni adalah sifat khusus kepada huruf dad, iaitu dia kena ambil masa sikit. Wala yakhuddu ala, nampak? Bukan wala yakhuddu ala, dia tak boleh laju macam tu. Dia kena masuk lebih sikit, sama ada masuk ke belah kiri atau masuk belah kanan kan. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatu, standard punya dengung, salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'un al ma'un. Yang lain tu adalah tajwid yang seperti biasa, tapi kesalahan umum biasa dekat dua tempat sabdu tadi, yukadzibu bid-din, 3 tempat sabdu. Yukadzibu bid-din dia kena lembut, yukadzibu bid-din kan. Wala yakhuddu yad'ul yatim, dia kena betul-betul masuk terus ain, yad'ul yatim kan.
dan fawaid apa, dan wala yakhuddu dia tak boleh laju-laju, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nampak? Jadi bacaan yang baik, bacaan yang betul adalah begitu ketika sabdu, dia menyempurnakan sifat huruf ketika sabdu. Baik, itu dari sudut bacaan tajwid secara ringkas. Okey, jadi untuk kita pergi panjang sikit kepada penghayatan terhadap surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Surah Al-Maun ni ada khilaf. Berbanding surah-surah yang kita belajar sebelum ni, dia tak ada khilaf. Adakah surah itu diturunkan Mekah atau Madaniyah. Surah sebelum ni ulama ittifaq di Mekah. Surah Al-Maun ini ulama khilaf di Mekah atau Madani. Kenapa? Sebab ciri-ciri surah, sebab satunya bila surah diturunkan, dia tidak dapat dikenal pasti secara jelas dia turun masa Mekah ke Madinah. Sebab ada kebanyakan surah yang diturunkan ketika Mekah diturunkan dalam keadaan rahsia. Maknanya dia tak tahu bila diturunkan. Dan bila dia tengok, jadi bila ulama yang melihat kepada aspek asbabun nuzul, dia akan tengok surah ni dia punya style apa? Style Mekah, style Madinah. Maka dekat situ dia buat keputusan untuk pandangan style Mekah atau style Madinah. Baik. Secara pantas sebenarnya surah ini maksud dia Allah menceritakan tentang melaknat Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Allah menceritakan tentang orang yang menipu tentang agama. Dan menipu tentang agama ni, kalau kita tengok, bila kita dengar kau tipu, kalau kita cakap ke orang lah, contoh kita cakap dekat seorang, atau kita cakap pada diri, adakah engkau menipu dalam agama? Kau tipu tak dalam agama kau? Kau tipu tak dengan Islam? Kita rasa takut, betul tak? Kita rasa ni something big. Tetapi selepas itu, bila ditanya tentang apa yang kita tipu, allazina yukadzibu biddin bila Allah kata ara'aita allazi yukadzibu biddin, Allah tak kata tentang orang Yahudi, Allah tak kata tentang Nasrani, Allah tidak berkata tentang orang-orang yang menipu dengan dia menyelewengkan Al-Quran dan sebagainya. Tapi Allah kata apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka ini tidak peduli, mereka ini meninggalkan orang-orang anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak peduli untuk tidak kisah untuk beri makan kepada orang miskin. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kemudian sifat dia lagi adalah fawailul lil musallin, dan celaka bagi orang yang solat. Yang mana lalai dalam solat, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un, yang mana solat dia tu adalah untuk menunjuk-nunjuk. Wa yamna'un al-ma'un, dan dia menghalang orang daripada buat kebaikan, atau menghalang orang daripada melakukan infak, atau menghalang orang daripada melakukan perkara-perkara yang baik. Baik. Secara ringkas ayat tu kita boleh nampak Allah mengatakan bahawa orang yang menipu terhadap atas agama ni bukannya ayah pin. Kadang kita nampak, siapa yang menipu atas agama ni? Ni mesti ayah pin ke? Ni mesti Rasul Kaha ke? Atau siapa-siapa. Tetapi dalam kes ini, Allah cakap dengan jelas, yang menipu agama ini adalah mereka yang tidak menunaikan tanggungjawab sosial dia terhadap umat Islam. Mereka yang tidak pernah dalam hidup dia tu memberi makan kepada anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim. Yang tidak pernah dalam hidup dia tu memberi makan kepada orang miskin. Dan mereka yang tidak tunaikan solat. Dan dia ada 4 ciri kat sini. Ada 5 ciri, 5 ciri. Terhadap solat tu ada 2 ciri, lepas tu ada ciri yang kelima. Ada 5 ciri orang yang menipu agama. Ciri pertama orang yang menipu agama, menipu atas nama agama, adalah mereka ini tidak memberi makan anak yatim. Ciri kedua adalah mereka ini tidak memberi makan, pertama adalah tidak mempedulikan anak yatim. Kedua adalah tidak beri makan kepada orang miskin. Ketiga adalah lalai berkaitan solat, allazina an salatim sahun. Keempat adalah dia solat untuk menunjuk-nunjuk pada orang. Dan kelima adalah dia menghalang orang daripada melakukan kebaikan. Okey, dekat sini Allah membawa satu konsep yang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam Islam, agama dia unik dan cantik berbanding agama lain kerana Allah meletakkan tentang satu hakikat dunia kepada umat Islam. Yang mana hakikat dunia ini adalah setiap masa sentiasa akan wujud orang miskin. Ada pandangan kata orang miskin akan tak ada. Sebenarnya tak ada. Kalau ikut ayat Quran ni, Allah kata sampai kiamatlah akan ada orang miskin. Dan terbukti sepanjang sejarah Islam, sejak zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman Khilafah Bani Umayyah, zaman Khilafah Bani Abbasiyah, Khilafah Turki Utsmaniyah, semuanya
wujudnya orang miskin. Tak ada satu zaman pun, sejak zaman Nabi Adam sampai ke hari ini, melainkan wujudnya orang miskin. Jadi apa hal pula kalau wujudnya orang miskin? Kalau kita tengok antara syarat kenapa wujud orang miskin itu adalah menandakan tanda kekuasaan Allah SWT. Mana bukan tanda kekuasaan Allah SWT tu dengan wujudnya orang kaya, tetapi dengan wujudnya orang miskin sebagai ujian kepada orang yang kaya. Sebagai ujian kepada orang kaya. Mana ujian kepada orang kaya ni sampai kiamat. Kalau kita tengok zaman yang antara kemuncak yang diriwayatkan seolah-olah tiada orang miskin. Orang miskin ada, tapi seolah-olah tiada adalah zaman ketika khilafah Bani Umayyah di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Khilafah Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita tengok dalam syarahan berkaitan dengan hidup Umar bin Abdul Aziz, dan salah satu huraian yang panjang yang menarik adalah dalam kitab Awa'ik, diceritakan bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya pada zaman Khilafah Umar bin Abdul Aziz, orang miskin ramai juga sebenarnya. Bukan tak ada orang miskin ramai. Tetapi di dalam sistem pemerintahan Islam, orang miskin akhirnya akhirnya tidak meminta. Akhirnya sistem pemerintahan Islam mentahqiq ataupun melaksanakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan hadis Nabi itu nampak jelas di muka bumi, iaitu orang miskin tidak perlu meminta. Kan Nabi bersabda, orang miskin yang terbaik adalah orang miskin yang tidak meminta. Orang meminta apabila dia kurang, apabila dia memerlukan. Orang kaya adalah orang kaya yang dia tidaklah dia memberi ketika dia lebih. Masa dia kurang pun dia beri, masa dia lebih pun dia memberi. Nampak? Kan? Jadi ini adalah sistem Islam yang terbina atas tanggungjawab manusia secara sosial, tanggungjawab terhadap ummah. Maka keadaan ketika Umar bin Abdul Aziz, bukan tak ada orang miskin, tetapi orang miskin tidak meminta kerana sudah cukup. Dan mereka orang miskin juga ditarbiah untuk tidak meminta, dan cukup sekali keperluannya. Jadi hari ini sebenarnya usaha lembaga zakat, pusat zakat semua adalah sehingga ke tahap itu. Mereka skuad asnaf zakat setiap negeri memang mereka mencari orang miskin. Memang setiap masa mencari orang miskin. Kan? Cuma bila permohonan datang, bila dia cari, ketika itu dia terpaksa buat penapisan sebab orang miskin terlalu ramai. Jadi dia akan pergi kepada yang betul-betul miskin dan kepada betul-betul yang memerlukan bantuan. Nampak? Jadi itu satu sudut pandang yang kita kena faham. Macam mana berlakunya kat Malaysia, cuma dia perlu dikembangkan lagi. Itu soalan pertama tentang hakikat dunia. Tiada zaman yang tidak wujud kelompok kaya dan miskin, dan kedua-duanya ada tanggungjawab depan Allah SWT. Orang kaya dia memahami bahawa fi amwalim haq, dan pada harta dia ada hak kepada orang yang meminta dan orang yang diharamkan. Dia kata aku tak nak bagi kepada orang ni harta aku. Nampak? Itu tentang kelompok hakikat dunia. Dan kalau tengok hakikat dunia ni, dia bawa kita kepada satu persoalan dalam hati kita, tanggungjawab untuk memberi kasih sayang kepada anak yatim. Dan memberi makan kepada orang miskin. Ini satu benda yang orang Islam ni dia takkan rasa tenang, sehinggalah dia memberi makan kepada orang. Dia berusaha setiap masa, setiap kali dia makan, dia akan ingat orang miskin, dia akan ingat anak yatim. Bila dia beri kasih sayang kepada anak dia akan ingat anak yatim perlukan kasih sayang juga. Kan? Jadi ini satu bentuk sistem sosial yang tak ada, sistem akidah yang tak ada dalam agama lain. Agama lain dia kata baik, bila kamu buat salah maka kamu sedekah. Dalam Islam, siapa yang tak sedekah maka dia telah melampaui batas. Bukannya orang tu sedekah dia jadi makin baik saja. Kau tak pernah sedekah, kau tak pernah keluar zakat, maka kamu telah melampaui batas. Kamu tidak, bukanlah orang Islam yang baik. Orang Islam tak sedekah bukan orang Islam yang baik. Sebab itu sedekah ini apa hukum dia? Ada pandangan kata sedekah ini hukum dia sunat. Tetapi sedekah ini perkara sunat. Bila tengok dalam syarahan Imam Syatibi dalam kitab Muwafaqat, dia kata sesungguhnya perkara sunat muakkad, sunat yang Nabi tidak tinggal, dan sunat-sunat yang utama, akhirnya dia adalah fardu kifayah. Umat Islam tidak boleh tinggalkan. Dia adalah sifat kepada umat. Kalaulah semua umat Islam tidak sedekah, maka semua umat Islam akan berdosa. Kalau tiada seorang pun umat Islam yang sedekah, maka keseluruhan umat Islam telah berdosa. Maka ketika PKP ini, persoalan kita berapa banyak yang telah kita sedekah, berapa banyak yang telah kita memberi makan kepada anak yatim. Ini persoalan yang sangat kuat. Ini persoalan sangat kuat yang kita kena sentiasa bermain dalam kepala kita. Ya Allah, setiap kali kita rasa sempit dekat dalam hati kita, ingat ada orang di luar sana yang lagi sempit. Dan apa usaha kita untuk bantu mereka? Sungguhnya apabila kita membantu mereka, kita akan membantu diri kita juga. Sebab kita telah melaksanakan apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'un.
Dan bila kita telah melaksanakan apa Allah sebut, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang, hati kita akan, dan ketenangan itu dapat dengan kita sedekah. Tiada ketenangan yang ketika kita memberi sedekah yang boleh diganti dengan amalan lain. Amalan lain tidak akan boleh mengganti benefit yang kita dapat bila kita sedekah. Bagaimana kita tenang dengan kekurangan harta, kita tenang dengan keadaan serba cukup, kita tenang dengan hidup yang sederhana. Itu semua perkara yang kita hanya dapat apabila kita sedekah. Baik. Dan itu dari sudut hakikat kita berhubung dengan dunia. Hakikat kedua yang ingin dibuat, ingin diterangkan di dalam ayat ni adalah berkaitan dengan solat. 3 perkara yang terakhir. Ingat tadi ada 6 perkara. 3 pertama adalah tentang apa menipu tu, tentang bagaimana dengan anak yatim, bagaimana dengan ni. Dia ada 5 perkara. 2 yang atas adalah berkaitan dengan anak yatim dan ni. 3 yang bawah adalah berkaitan hubungan kita dengan Allah. Yang bahawa hakikat hubungan dengan Allah SWT kan, paksi ataupun dikata the main pillar kepada kita berhubung dengan Allah SWT adalah solat. Mana kita ni nak berhubung dengan Allah betul, kita nak seolah-olah bercakap-cakap dengan Allah, kita dengan Allah ni kita nak berkasih sayang dengan Allah, kita nak sebolehnya bila kita berdoa Allah terima, kita nak sebolehnya apa yang terkandung di dalam hati kita Allah tahu kan. Dan dia punya channel yang paling kuat, dia istilah paling tepat adalah channel yang paling kuat adalah channel melalui solat. Channel kita berhubung dengan Allah SWT yang paling kuat adalah dengan solat kan. Sebab itu kalau kita tengok penyelewengan agama-agama lain kan, terhadap Islam, dia bermula dengan menyelewengkan konsep berhubung dengan Allah. Maka dia kata tak perlu solat, berhubung dengan Allah direct sahaja. Ini kita dah ulang banyak kali. Antaranya New Age Religion, antaranya amalan mujarrabat Melayu, antaranya kejawen dan sebagainya. Yang ni kita dah ulas sebelum ni. Kalau kita syarah lagi tak habis kan. Cuma dekat sini Allah sebut allazinahum an solatihim, kan, orang-orang yang mana terhadap solat mereka. Nampak Allah kata apa? Allazinahum an solatihim, bukan Allah kata fi solatihim. Imam Razi syarah sini dan Ibn Katsir pun syarah. Dia kata kenapa Allah tak kata di dalam solat? Allah kata terhadap solat. Kenapa Allah kata terhadap dan bukan di dalam solat? Sebab kan Allah menceritakan bahawa orang ni solat kan, fawailul lil musallin, celaka buat orang yang solat. Mana orang ni solat? Celaka buat orang yang solat. Allah kata orang yang solat ni celaka. Satu keajaiban. Allah kata celaka kepada siapa? Bukan orang yang tak solat. Celaka kepada orang yang solat. Kenapa? Allazina hum an salatim sahun. Mereka yang solat kan, yang lalai di luar solat dan di dalam solat. An solatihim ni merujuk kepada di luar solat pun dia lalai, di dalam solat pun lalai. Apa maksud lalai di luar solat? Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, dia lalai di luar solat adalah kerana kan, dia solat tergopoh-gapah, lewat kan, solat lambat-lambat, solat di luar waktu, solat pun tidak dalam keadaan bersedia, solat pun tidak dalam keadaan yang bersungguh di sudut luaran. Itu an solatim. Dan pandangan kedua adalah solat dia tidak menghasilkan kan perkara kan, tidak merawat kelalaian dia di luar. Sepatutnya solat inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar, tapi solat dia tidak memberi kesan. Itu maksud allazina hum an salatim sahun. Kan? Sahun itu an salatim sahun merujuk kepada dia solat tu lambat-lambat dan merujuk kepada bagaimana dia ketika solat kan, dia ketika solat tidak khusyuk dan menyebabkan solat itu tidak memberi kesan kepada luar. Lepas tu allazina hum yura'un, dan dia solat macam orang munafik. Solat untuk menunjuk-nunjuk. Wa yamna'unal ma'un, dan menghalang. Dekat sini kan, setelah saya lihat saya buka dalam 7-8 kitab. 7 kitab secara tepat, 5 kitab tafsir dan 2 kitab tasawuf dalam membincang, saya buka Ihya Ulumuddin dan juga Al-Ghunayyah karangan Imam Juwaini, maka boleh saya simpulkan bila saya susun semua, sebenarnya darjat solat dalam ayat ini dia cerita tentang darjat solat. Solat ini, kenapa Ahmad Mijan kan? Okey, terlambat. Okey. Dia ceritakan tentang darjat solat. Solat ini ada 5 darjat. Solat yang pertama adalah solat kan. Solat yang pertama adalah solat yang paling teruk. Okey, ahlan kan. Okey. Solat yang pertama adalah solat yang paling teruk yang pernah direkodkan oleh Allah SWT, yang pernah dicatatkan oleh malaikat munkar. Solat yang paling teruk, yang paling jahat, yang paling celaka adalah solat yang paling bawah, paling teruk, yang akan paling teruk diazab oleh Allah SWT adalah solat orang munafik. Mereka ni celaka. Mereka ni solat mereka lah yang disebut sebagai sahun. Mereka solat untuk orang lain. Dia sahun dengan dia yura'un, untuk orang lain. Maka dia solat itu bukan untuk Allah tapi untuk orang lain. Dan dia solat hanya di hadapan orang.
Bila dia solat kenapa? Dia solat untuk menipu orang. Ini yang paling celaka dalam solat. Lah mereka yang solat untuk tunjuk ke orang, solat untuk keredaan orang lain, solat untuk menipu orang lain. Kan? Mereka ini kalau ikut pandangan Imam Ar-Razi lebih teruk daripada orang yang tinggalkan solat. Mana orang yang tinggalkan solat tu dah teruk, cukup teruk, masuk api neraka dah. Tetapi mereka yang solat untuk orang lain, menunjuk-nunjuk, berlagak, kan? Mereka ini adalah lebih teruk daripada orang yang tinggalkan solat. Orang kufur, fasik yang tinggalkan solat. Kan? Jadi kita risau sebab apa? Ketika saya muhasabah balik, saya fikir balik, boleh jadi ke kita nak solat untuk orang lain? Lalu muhasabah paling dekat kepada saya bila saya tengok balik diri saya, bila saya solat depan orang ni, tunjuk ke orang. Bila saya jadi imam, saya imam satu kat surau sini, saya takut. Bila ayat ni saya takut, bila saya faham ni saya takut. Sebab takut saya solat jadi imam tu, saya nak tunjuk ke orang. Takut ketika itu kita solat macam orang munafik. Dan dalam PKP ini kita solat menjadi imam kepada anak-anak. Adakah kita solat untuk tunjuk depan anak-anak atau bagaimana? Ini persoalan yang cukup menakutkan. Yang mana Allah kata lebih teruk daripada orang yang solat, kan, yang tinggalkan solat. Dan darjat kedua adalah solat orang kafir dan fasik yang tidak solat. Mereka ni akan masuk neraka. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-solah. Kan, pembeza antara orang mukmin dan kafir adalah solat. Maka mereka meninggalkan solat. Jadi orang yang meninggalkan solat ini, darjat dia teruk juga, dahsyat juga, maka mereka ini masuk api neraka. Tapi orang munafik tadi masuk neraka lebih dahsyat. Dan terbukti Imam Ibn Katsir dia syarah dengan innal munafiqina fi darki asfalin minan nar. Orang munafik itu dalam neraka lagi teruk daripada orang yang tinggalkan solat, orang kafir. Orang yang tinggalkan solat, orang kafir dan fasik, mereka masuk neraka. Tetapi orang yang solat untuk orang lain, maka mereka dalam neraka yang paling hujung, dalam siksaan neraka yang paling dahsyat. Seterusnya masuk kepada orang yang beriman, iaitu makam nombor 3. Tadi nombor 5 paling teruk, nombor 4 paling teruk, nombor 3 yang tengah-tengah adalah mereka yang baru mula solat, adalah mereka yang awam. Mereka solat dan susah nak dapat khusyuk. Dan dari sudut amalan diterima, dari sudut fiqh diterima, dan gugur kewajipan dia, untuk solat. Mana dia selesai solat dan Allah tidak menghukum dia sebab dia tidak solat. Manakala solat dia diterima. Dan mereka ini awam ini dia solat, diterima dari sudut amalan, cuma dari sudut khusyuk itu menjadi masalah. Dan mereka ini mendapat pahala solat dan pahala ta'abbudi. Ta'abbudi maksudnya apa? Apabila dia solat, maka dia ketika dia solat itu, ada abang botak. Astagfirullahaladzim. Ustaz Ikram ramai botak kali ni Ustaz Ikram semua dah botak kan. Okey. Jadi apabila mereka ini khusyuk, mereka cuba untuk khusyuk dalam solat, mereka khusyuk secara ta'abbudi. Apa maksud khusyuk secara ta'abbudi? Mereka bukan khusyuk sebab faham apakah maksud bacaan-bacaan dalam solat, tetapi mereka khusyuk kerana mereka menyerahkan urusan ini kepada Allah, dan mereka kembali kepada Allah. Ini adalah urusan aku dengan Allah saja. Malah saya pernah jumpa seorang pakcik yang ketika solat dia bersungguh-sungguh, kan. Dan ketika dia tanya saya, Ustaz, macam mana saya nak khusyuk Ustaz? Saya satu pun tak faham. Allahu Akbar pun saya tak faham. Saya tahulah Allah besar, tapi apa maksud Allah besar Ustaz? Itu pun saya tak faham. Al-Fatihah pun saya tak faham. Kalau tak ada Bismillah dan Fatihah tu pun saya tak faham Ustaz. Mana itu adalah level masyarakat kita. Maka mereka khusyuk dalam solat kerana ta'abbudi, bukan kerana faham, tetapi kerana dia kata, inilah sembahan aku kepada Allah, inilah aku tunaikan kewajiban kepada Allah. Maka mereka ini, saya ingat ketika saya berbincang dengan Dr. Yasir Hamudah. Maka Dr. Yasir Hamudah dia kata, aku kagum dengan orang Melayu kerana mereka ini baca Quran tidak faham. Syekh Dr. Yasir Hamudah, guru tafsir saya ketika saya di Azhar, maka dia kata, mereka ni baca Al-Quran tidak faham, tetapi mereka baca Al-Quran lebih baik tajwidnya daripada orang Arab. Orang Melayu ni dia kan kuat belajar tajwid. Orang Arab pun tak belajar tajwid, dan baca tajwid lagi tukang balik dia orang Melayu, kan. Dan dia kata, orang Melayu ni aku tengok faham satu ayat pun dah boleh menangis. Orang Arab ni faham beribu ayat, tetapi tidak boleh menangis air mata. Maka aku kagum dengan orang Melayu yang kadang solat dia tu lagi bersungguh walaupun dia tidak memahami apa yang dibaca. Ini apa yang saya boleh faham adalah, walaupun dengan ta'abbudi itu adalah satu darjat yang kita tak tahu ini adalah ukuran yang kita susun, tetapi boleh jadi Allah lebih mengetahui bila seorang itu ikhlas. Walaupun dia ta'abbudi tapi dia ikhlas, darjat keikhlasan itu akan membawa dia kepada
solat dia tu dalam keadaan khusyuk, tak ingat benda lain melainkan Allah SWT, dan mendapat rahmat dan mendapat penerimaan amalan lebih tinggi boleh jadi daripada orang lain. Maka mereka yang awam, mereka yang tidak mengetahui bacaan solat, kena lompat kepada darjat yang seterusnya, iaitu darjat al-alim atau al-arif, darjat mereka yang mempelajari, darjat mereka yang muta'alim, atau mereka yang bukan muta'alim lah, yang mereka yang mempelajari ilmu tentang solat. Mereka ini memahami bacaan, mereka mampu khusyuk dengan mujahadah hati. Mereka mampu khusyuk dengan dia faham bila dia baca Rabbighfirli warhamni, dia faham terus, Allah ampunkan aku, rahmatilah aku, kan. Wajburni dia sanggup sikit, apa maksud wajburni, kan, dan sebagainya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, dia faham. Allahu akbar, dia faham. Akbar itu adalah isim tafdil, mendahulukan, melebihkan Allah daripada segala sesuatu, kan. Maka dia faham benda tu, jadi dia boleh lebih khusyuk daripada orang lain, kan. Walau bagaimanapun dia kadang-kadang gagal, dia kebanyakan masa gagal juga khusyuk. Kenapa gagal khusyuk? Sebab dia gagal mujahadah hati. Dia gagal untuk apa yang diingat dalam kepala, dia faham dalam kepala, turun ke hati dia. Bila gagal, maka dia juga susah untuk dapat khusyuk. Maka itu darjat yang kedua. Darjat paling tinggi, darjat yang pertama adalah darjat khawas. Mereka yang faham seluruh bacaan solat, dan mereka mampu untuk mujahadah hati. Mampu teli apa yang disebut dengan apa yang dia rasa, apa yang diimani, apa yang kandung dalam hati dia tu adalah sama. Bila Allahu Akbar, dalam hati dia pun Allahu Akbar. Bila Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalam hati dia pun Alhamdulillah Rabbil Alamin, memuji Allah, kan, tanpa ada perbezaan, tanpa ada gap. Jadi ini adalah darjat yang paling tinggi yang kita cuba untuk mencapai kepada darjat ini. Jangan kita melekat dekat bahagian bawah-bawah aje, kan. Tapi kita takut kita jadi sahun. Ini darjat paling bawah, kan. Takut kita fasik, kan. Jadi kita boleh lompat-lompat darjat juga. Jadi dalam semua darjat ini, ia membawa kita kepada muhasabah, kan. Kita dah solat berapa lama, berapa ribu kali dah kita solat, kan. Kalau seorang itu dah akil balik dari umur 15 tahun, sekarang umur dah 35, dah 30 tahun, dah 20 tahun dah dia solat. 20 tahun dia solat, darab 5,000 kali solat, kan. Darab 5,000 kali solat. Dalam 1,000 kali dia solat, berapa banyak yang dia dah khusyuk? Adakah 1,000 kali itu semakin naik kekhusyukan dia, semakin naik dia punya pemahaman bacaan dia, kan. Jadi ini semua adalah perkara yang kita kena muhasabah bersama. Jadi kalah di dalam bulan Ramadan, bulan yang mana kita mampu solat dengan khusyuk, walaupun kita khusyuk dengan ta'abbudi, dan mampu khusyuk dengan memahami satu bacaan ayat Quran, satu bacaan di dalam solat. Sebab itu tadabbur kita bincang tentang tadabbur surah-surah juz 30, surah-surah yang kita lazim membacanya. Baik. Jadi sebagai penutup, lepas tu kita terus sesi soal jawab, kan. Kita kena habis awal sikit, saya ada perkongsian lain pula lepas ini pukul 9.40. Jadi sebagai penutup, kita takut kadang-kadang kita lewatkan solat sebab kerja, kita lewatkan solat sebab kita tengok handphone, kita lewatkan solat kerana perkara-perkara lain. Imam Muhammad Al-Ghazali sebut, dan Syed Qutb pun sebut perkara sama, Ibn Katsir pun sebut perkara sama, Zamakhsyari pun sebut perkara sama, bahawa solat ini membezakan solat orang munafik yang awal tadi, yang paling jahat tu, dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bila dengar azan je, dia dah tak ada benda dalam kepala dia dah, maka dia fikir dalam kepala dia hanya solat, kan. Dan orang yang beriman, apa yang dibuat dalam solat akhirnya akan menterjemahkan dalam kehidupan dia. Apabila apa yang di dalam solat diterjemahkan di dalam hidup dia, apabila apa yang di dalam solat diterjemahkan dalam hidup dia, maka itulah yang dijadikan solat daim. Tiada saat dalam hidup dia melainkan dia menanti untuk solat seterusnya. Dan tiada saat dalam hidup dia adalah refleksi, adalah mazahir, adalah manifestasi kepada solat itu sendiri. Ketika kita solat itu tiada satu pergerakan pun melainkan kita pastikan pergerakan itu Allah redha. Kalau kita nak garu pun, kita garu dah keadaan Allah redha. Kalau kita garu macam ni, Allah redha tak? Takut gerak terlalu banyak, kita garu sikit. Cukup, aku tahan ya Allah, biarlah soalan aku betul-betul kepada rukun fi'lin, pada rukun-rukun perbuatan. Nampak? Tahan, hilanglah rasa gatal, kan? Jadi kita luar solat pun begitu. Luar solat pun kita sentiasa ikut pada peraturan Allah SWT. Itu erti allazina hum an salatihim sahun, kan? Maknanya dia bukan dalam solat saja dia jaga, luar solat dia jaga macam solat, kan? Dan hati dia tu untuk khusyuk, luar solat pun dia khusyuk, luar solat pun dia cuba khusyuk, luar solat pun dia rasa muraqabatullah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah berada bersama kita pada setiap masa.
kan. Jadi wallahu a'lam bissawab kan. Itu saja. Yang dikatakan khawasul khawas tu macam mana pula ustaz? Itu saya kata dia ada banyak darjat khawasul khawas dan sebagainya. Tetapi saya ringkaskan jadi 5. Khawasul khawas ni pergi kepada khawasul khawas ni adalah al-arif billah, adalah orang-orang yang diterpilih di kalangan hamba Allah menjadi wali-wali Allah. Imam Al-Kailani dia sebut Allah merahsiakan khawasul khawas, Allah merahsiakan wali-wali Allah di dunia, supaya akhirnya kita menghormati semua orang dan kita menjadikan semua orang qudwah untuk kita menjadi lebih ni. Jadi khawasul khawas ni Imam Al-Kailani dia ada cerita sikit, tetapi dia kata tidak payahlah kita nak mencari-cari, tidak payah kita mencari-cari, cukup untuk kita menolak diri kita untuk menjadi paling hampir kepada Allah SWT kan. Jadi baru ni ada isu saya timbulkan isu dalam masa sebulan terakhir, isu tentang solat daim yang lepat bawa. Lepat kata berdasarkan ayat sini walazina hum an salatim sahun maka dia kata fawailul lil musallin, celaka bagi orang solat. Maka dia kata aku tak nak solat. Kenapa? Sebab kalau aku solat aku kena celaka sebab aku tak boleh khusyuk. Allahu akbar. Ini adalah fahaman lepat yang salah. Sebab maksud walazina hum an salatim sahun allazina hum yuraun wa yamnaun al maun, dia tak faham, lepat tidak faham satu perkataan. Apa yang lepat tidak faham? An solatihim. Dia tak faham satu huruf, satu perkataan, iaitu an. Kalau dia faham an saja, dia dah tahu dah bahawa apa kefahaman itu salah. Dia faham bahasa Arab dengan satu perkataan, apakah beza an dengan fi, maka dia dah tahu dah kefahaman dia salah tentang solat daim. Bahawa akhirnya dia kata aku tidak solat fardu aku tak solat, tetapi aku setiap masa aku cuba bertaubat. Setiap masa aku berasa bahawa diri aku rapat dengan Allah, maka itu lebih baik daripada aku solat. Ini adalah fahaman yang salah, fahaman yang menolak syariat, sebab seolah-olah sudah sampai khawasul khawas macam Abdul Qadir sebut tadi kan. Ini bahaya. Inilah fahaman wahdatul wujud. Inilah fahaman batiniyah, dan fahaman batiniyah yang telah dicela oleh Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali kata dah, yang batiniyah ni sebenarnya dia ikut nafsu je, tak nak solat sebenarnya. Maka dia pakailah hujah-hujah untuk seolah-olah tidak solat kan. Sedangkan kalau betul-betul dia faham itu maka dia memahami bahawa macam mana Nabi suruh kita khusyuk dalam solat. Allazina hum an salatihim sahun. Kita khusyuk sebelum solat dan lepas solat, lepas solat kita bertaubat dengan tidak khusyuk. Macam mana nak solat? Khusyuk dalam solat. Ini soalan sebagai penutup, tips untuk khusyuk dalam solat supaya kita tidak menjadi allazina hum an salatihim sahun. Saya tinggalkan hari ini dengan 2 amalan dan 2 tips yang patut diamalkan oleh semua umat Islam. Amalan dan tips pertama adalah berkaitan dengan anak yatim dan orang miskin. Pastikan setiap kali kita makan, setiap kali kita belanja dekat Shopee, setiap kali kita beli barang, ada dalam kepala kita ingat tentang orang miskin dan anak yatim kan. Kita ingat berkaitan dengan orang miskin dan anak yatim, supaya akhirnya kita akan sedekah walaupun RM1, walaupun RM2, walaupun beberapa sen. Nampak? Ini yang pertama, tips pertama. Ini yang Allah suruh kita faham dalam surah dalam Al-Ma'un. Tips kedua adalah berkaitan allazina hum an salatihim sahun. Macam mana untuk kita khusyuk dan solat dalam keadaan yang paling tinggi? Pertama, memang betul kan, kena hafal dan faham maksud solat, maksud bacaan dan solat. Tetapi semua perkara itu terkumpul dalam satu persediaan, iaitu persediaan sebelum solat kan. Seorang atlet maraton atau seorang atlet pecut 100 meter kan, seorang juara dunia kan, bila dia dah pecut 100 meter, dia tak akan mampu menjadi juara dunia atau sampai ke atlet world class, melainkan dia telah buat training sebelum larian 100 meter dalam tempoh 4-5 saat itu kan, 6-7 saat tak silap, 6-7 saat dalam 1 meter tu, melainkan dia telah berlari selama 10,000 jam. Itu latihan dia, latihan 10,000 jam berlari baru boleh pergi rekod dunia, baru boleh pergi world class punya runner. 10,000 jam berlari. Solat macam tu juga. Kalaulah kita sudah cuba untuk khusyuk, cuba untuk bertaubat, cuba untuk solat sunat banyak-banyak, 10,000 jam kita akan dapat khusyuk 1 jam, 1 minit dalam solat kita. Maka kalau kita tidak khusyuk dalam solat, jangan fikir dalam solat tu apa kita buat. Fikir apa yang kita buat sebelum solat. Sepatutnya sebelum solat kita telah menguasai apakah maksud bacaan-bacaan dalam solat. Sepatutnya sebelum solat kita telah bersedia. Solat tu bermula dengan ambil wuduk, solat tu bermula dengan waktu-waktu sebelum solat. Dengan kalau sebelum tu kita tengah kerja, pastikan hujung-hujung kerja tu kita ingat aku kerja ni kerana Allah, maka aku kerja dengan bersungguh-sungguh. Kemudian bila kerja bersungguh-sungguh, lepas ni aku nak solat, ya Allah aku kerja tadi kerana Allah. Ketika wuduk, ya Allah biarlah semua dosa-dosa aku tidak mengganggu aku solat kan, dosa-dosa aku tidak mengganggu aku solat. Maka masuk solat, maka dia cuba sebelum solat tu dia cuba ingat semua rukun solat,
Pernah tak kita buat macam tu? Sebelum solat, lepas ambil wuduk, kita lalu dalam kepala kita solat satu persatu, satu rakaat, apa rukun-rukun dia, apa bacaan dia, bacaan ni maksud dia apa bacaan ni maksud dia apa bacaan ni maksud dia apa. Itu persediaan kita sebelum solat. Dan kita dah plan dah nak baca surah apa dan apa penghayatan dalam surah ini. Nampak? Kemudian barulah kita solat. Itu persediaan sebelum solat. Nak buat berapa lama? Buat je 5 minit sebelum solat. Takkanlah tak ada 5 minit sebelum solat. Sebelum solat, duduk zikir 5 minit. Cuba lalu solat tu dalam kepala dan fikirkan satu persatu bacaan dalam solat. Apakah bacaan ini yang Allah maksudkan, kan? Apa yang saya hayati, apa bacaan Quran yang saya nak faham, yang saya nak baca dan faham. Apakah dia dosa yang saya ingin bertobat kepada Allah dalam solat ini. Ambil masa 5 minit kan. Untuk sebab itu Allah Nabi SAW dia mengutamakan solat di awal waktu. Azan je kita dah mula nak ready nak solat. Sebelum azan pun dah mula. Maka sebelum azan kita dah bersedia 10 minit untuk solat. Nampak? Dan kalau kita dah duduk solat tadi 5-10 minit persediaan solat, baru solat. Jangan lari-lari terus solat, maka tidak akan khusyuklah solat kita. Walaupun kita konon-konon lah khawas, tak khawas ke apa, solat yang tergesa-gesa tidak akan khusyuk. Solat yang tergesa-gesa tidak akan khusyuk. Baik, jadi itu sahaja. Wallahu alam pada hari ini. Ada soalan? Pertama Syafiq, nanti kita tengok recording lah. Saya terdapat cut short kali ini. Okey, siapa ada soalan lagi? Tak ada. Kalau tak ada soalan, jadi wallahu a'lam bissawab. Moga Allah merahmati kita, moga Allah menjadikan solat kita solat yang khusyuk. Dan kita kena ingat, hari-hari yang paling banyak kita solat adalah hari-hari pada bulan Ramadan. Kan? Hari-hari yang kita paling banyak solat hari bulan Ramadan. Jangan solat kita banyak bulan Ramadan tapi tidak banyak yang khusyuk. Jangan kita solat banyak bulan Ramadan tapi kita tidak memahami walaupun perkataan Allahu Akbar. Jangan kita solat khusyuk, solat banyak dalam Ramadan tapi Al-Fatihah pun kita tak mampu hayati. Kan? InsyaAllah ada permintaan request sebelum Ramadan kan, kita akan lalu kan, sebelum Ramadan kita akan lalu penghayatan tentang bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan cuba hari Rabu nanti. InsyaAllah kita akan cuba menghayati bulan Ramadan. Kita akan lalu pada hari Rabu tafsir surah Al-Fatihah, surah yang paling banyak kita baca pada bulan Ramadan. InsyaAllah sesungguhnya pada surah Al-Fatihah ada rahsia untuk kita menghayati keseluruhan solat kita. InsyaAllah surah Al-Fatihah saya target buat 2 hari, hari Rabu dan hari Khamis. 2 hari kita akan lalu surah Al-Fatihah. Dan kemudian selepas surah Al-Fatihah, harap-harap dia memberi kesan yang besar, impact kita dalam solat kita, impact kita dalam seharian kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan khairul jazak kepada semua. Wa iyyak, sama-sama kepada semua yang ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada mendengar. Moga Allah merahmati kita, moga Allah merahmati kita, moga Allah merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.